Oh, berbuih dah aku tu, baru rekod. Okey, inilah hasil saya. Inilah hasil saya dengan mengamalkan sarapan pagi dengan produk Abulah Nutrition dan mengubah gaya hidup dan gaya pemakanan saya. Masya Allah, tabarakallah. Inilah hasilnya. Allahu Akbar. Sangat bersyukur sangat bersyukur dapat kesihatan yang baik walaupun usia dah jejak hampir 50 ziri dah, bos. Ni perjalanan saya. Jangan tengok gambar gajah tu sekarang. Cakap sama pula Jangan cakap perkataan tu sama je dengan gajah tu jangan. Ni 21 tahun dalam industri perbankan. Mindset saya ni hanya ada tentang kewangan saja, cara kira duit, benda tu je saya tahu. Saya tak tahu dah benda-benda lain. Tambah-tambah pula tentang pemakanan ni. Memang saya tak ada ilmu. Tetapi bila saya hadir ke Kelab Nutrisi di Kuantan, saya mula berminat. Saya mula berminat untuk mendalami ilmu-ilmu pemakanan. Sebab saya tengok ilmu pemakanan ni dia straightforward. Dia tak ada kau-kali-kau, dia tak ada hanky-panky, dia straightforward. Jadi dari situ saya mula mendalami ilmu pemakanan, dan bila saya mula faham tentang ilmu pemakanan ni, saya tahu tanggungjawab saya sangat besar. Tanggungjawab saya sangat besar untuk bantu orang. Inilah saya punya background sebelum ni, bekerja dalam industri perbankan selama 21 tahun, keluar pagi, balik malam, menjual masa kerana wang, sebab tak nampak peluang-peluang lain, nampak hanya makan gaji je yang dapat menyenangkan hidup saya. Rupa-rupanya saya tak faham, banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang sebenarnya kalau kita boleh buat dengan niat yang betul dengan niat yang betul, teruskan berdoa, mungkin Allah akan hadirkan peluang-peluang yang lebih baik dalam hidup kita. Ni dulu masya-Allah, tabarakallah. Okey, hari ni kita pergi dengan topik kita. Topik kita lemak baik plus lemak jahat. Lemak baik dengan lemak jahat. Makan lemak untuk turun lemak. Macam mana tu? Pelik ayat ni kita dengar. Orang kata jangan banyak lemak. Tapi ni suruh makan lemak pula untuk turun lemak. Benda ni sebenarnya makan lemak untuk turun lemak ni. Sambil-sambil minum shake. Sekejap lagi saya huraikan kenapa benda ni. Okey. Okey, sebenarnya kita perlukan at least 30% lemak untuk cukupkan keperluan makronutrition. Lemak ni duduk dalam kategori makronutrition selain daripada karbohidrat dan protein. Sebelum kita cerita lebih lanjut tentang lemak ni, jom kita faham dahulu fungsi lemak bawah kulit dan kulit ni dalam badan. Kita kena tahu sebab kena faham gini je. Tubuh manusia ni ada dua je lemak dalam tubuh manusia. Satu, lemak bawah kulit. Dua, lemak organ. Kita kena tahu dua lemak ni je ada. Okey, sebelum kita cerita lebih lanjut, kita faham dulu benda fungsi lemak ni. Lemak digunakan untuk simpan tenaga. Sebab tu saya kata awal-awal tadi, kita perlu ada lemak dalam badan tu kita. Kalau lemak terus zero, memang kita akan ada masalah kesihatan kita. Sebab apa? Sebab dia, lemak ni digunakan untuk hasilkan proses metabolisme kita. Lemak juga menutrisikan sel-sel tubuh, kulit, kuku, jantung dan juga otak. Lemak baik juga digunakan untuk membantu penyerapan vitamin A, D, E, K. Macam senang-senangnya kita sebut adik je lah. Vitamin adik, A, D, E, K ni adik. Tapi vitamin ni ada semua dalam shake yang kita dah ambil ni. Dalam fiber, dalam protein, dalam shake kita dah ada dah semua A, D, E, K ni. Faham tak? Okey, bila dah ada A, D, E, K ni, macam mana nak menyerapkan benda ni masuk kepada sel-sel badan kita? Untuk angkut benda ni, kita perlu lemak baik. Jadi lemak ni bukan 100% tidak baik untuk badan kita, dan jumlah lemak yang terlalu sedikit pun tak bagus. Apatah lagi terlalu tinggi, sebaiknya berada dalam julat persen yang sihat. Tu kena tahulah julat dia tu berapa. Kalau tidak sekarang kita berlebihan lemak. Saya baru ni sekejap saya share sekejap. Okey. Sekejap saya stop share sekejap. Okey, nampak tak file kat tangan saya ni? Tak nampak background tu. Nampak sikit-sikit je file kat tangan saya tu. Ada file kat tangan saya. Saya baru buat wellness evolution Okey. Okey, dia tunjuk ni, dia bagi report kat saya ni. Saya nak share sebab terkait dengan lemak ni dia bagi wellness evolution. Mungkin orang tak nampak lah sebab ada background saya tu. Tak nampak ni ada wellness evolution kat sini ni kat tangan saya ni. Cuma benda awak tahu tak dia bagi tahu kat sini sebab tu kita kena tahu. Okey, tapi dia punya scanner memang canggih scanner dia. Okey, dia kata kat sini ni saya nak tunjuklah kandungan lemak saya kena buang lebih kurang 14
fat control lah, lebih kurang negatif 14. Saya kena buang 14% lagi lemak dalam badan saya. Bermakna badan saya ni masih lagi 60% daripada 100%. Ni ikut dia punya report lah. Okey, lepas tu dia buat analisis kat sini. Dia tunjuk saya punya berat badan kena pada kategori 69.6 kg saja. 69.6 kg dan saya kena turun 9.7 kilo. Berat badan saya kena turun 9.7 kilo. Dan lemak saya kena buang dalam lebih kurang dalam 14.7 kg. 14 kilo lemak bah kena buang. 14 kilo lemak tapi kena naikkan otot 5 kilo. Otot kena naikkan 5 kilo. Jadi bila kita faham benda-benda macam ni, baru kita tahu komposisi tubuh. Sebab tu kadang-kadang orang kata dia kurus, dia dah tepat dah, belum tentu lagi tepat. Sebab kita tak tahu lemak kita kat mana. Macam saya ni mungkin ada evolution ni. Evolution ni boleh membantu saya untuk dapatkan saya punya betul-betul ideal weight. Hari ni kami start dengan slim marathon kami tu. InsyaAllah dapatlah turun kepada 69 kg tu. Memang aku, Abang Wan sedap lah, senamai benda Abang Wan tau. Abang Wan minum dia pagi-pagi tu. Wah, terbaik Abang Wan. Aku Abang Wan, dia buat outdoor ni. Aku pasangan dua orang ni. Masya-Allah, tabarakallah. Ini pasangan luar biasa dari Ipoh ni. Orang yang independen, berjuang. Wow. Tahniah Abang Wan dengan Ana. Okey. Okey, ni saya teruskan ya. Okey. Jadi, korang ni dia panggil suku-suku separuh. Okey, master your protein, karbo dan fat ratio. Bermakna dia, okey, korang kena faham. Kat sini banyak orang keliru. Okey, 40% ni karbohidrat ni, kadang-kadang dekat sini dia orang dah ambil lebih lemak lah tahu dekat karbohidrat ni. Dekat protein ni pun dia orang dah ambil lebih lemak. 30% fat ni dia dah termasuk dengan fiber. Faham tak? Dia termasuk dalam 30% ni. Jadi kadang-kadang orang ambil 30% kat sini, dia meet 30% fat dia. Tetapi ada lagi lemak yang datang daripada karbo dia. Ada lagi lemak yang datang daripada protein dia. Ini yang masalahnya. Kadang-kadang 50% lemak dia. Sebab tu lemak badan ni sangat susah turun. Sebab kau kawal dekat lemak. Tetapi kau lupa dekat protein kau ada lemak. Dekat karbohidrat kau ada lemak. Ini masalah hari ni. Ini masalah hari ni. Sebab benda kau ambil sumber-sumber sayuran ni pun, kalau kau ambil sumber-sumber macam contohnya sayuran ni adalah karbohidrat. Tetapi sayuran ni mungkin tak ada lemak. Tapi siapa yang makan sayur? Jarang orang makan sayur. Betul tak? Orang makan mesti nasi, mesti karbohidrat yang berbentuk, karbohidrat ringkas, yang tinggi gula. Orang makan benda-benda macam tu. Jadi lemak tu bertambah dalam kategori, bukan kategori lemak, kategori karbohidrat dan kategori protein. Jadi seiring dengan lemak yang kita nak cari tadi. Sepatutnya kita dapat 30%, dia dah jadi 50% pula kat situ. Lepas tu jenuh pula nak menurunkannya. Sebab tu dikata kaedah yang betul untuk turun berat badan ialah turunkan lemak. Hari ini saya akan belajar apa itu tentang lemak yang kita perlu tambah dan kurangkan untuk turun berat badan. Lemak terbagi kepada dua. Awal-awal dah saya terangkan tadi. Lemak baik adalah lemak yang perlu ditambah di dalam diet seharian untuk turunkan berat dan kurangkan lemak. Kurangkan lemak tak baik dalam badan kita ya. Manakala lemak jahat adalah lemak yang perlu dikurangkan kerana jika lemak ni berlebih akan meningkatkan kolesterol dan risiko penyakit jantung. Masya-Allah, tabarakallah. Lemak ni bahaya. Sebab tu kadang-kadang kau orang dengar perkataan yang biasa kau orang dengar. Biasa kau orang dengar bila sahabat kau orang pergi ke hospital, kenapa? Doktor suspek jantung. Doktor suspek serangan jantung. Lepas tu kau dengar layak. 3 saluran tersumbat. Kau pun angguklah macam tahu. 3 saluran tersumbat, 2 saluran tersumbat. Kau pun angguklah macam kau tahu saluran-saluran tersumbat tu. Konon-kononnya. Padahal kita tahu benda pun. Kita buat macam confident tahu je. Sebenarnya, jantung kita ni ada 4 saluran. Yang bawa oksigen dengan darah ada 4 saluran. Saluran utama yang besar ni. 4 saluran ni yang mengepam darah ke oksigen kita. Dan oksigen ke jantung dan hantar ke otak. 4 saluran ni. Ada orang blok 1, ada orang blok 2, ada orang blok 3. Blok ni adalah kolesterol yang duduk dalam saluran darah. Itu dia panggil kolesterol jahat. Yang duduk dalam saluran darah kita. Bila penumpukan kolesterol jahat ni tinggi dalam saluran darah kita, sama ada dia boleh menyebabkan berlaku 2 perkara. Satu, dia boleh menyebabkan sempitnya kita punya saluran darah. Kedua, dia boleh menyebabkan tertutup terus saluran darah tu. Tertutup terus, blockage terus, tertutup terus. Okey. Bila dia orang pergi cek, bila dia pergi cek, doktor pun cek, banyak lemak jahat dalam korang punya saluran darah, iaitu LDL. Kolesterol jahat tinggi.
bagilah obat, 3-4 jenis obat. Bagi kat korang 3-4 jenis obat sebab nak suruh keturun kolesterol jahat dalam saluran darah tu. Okey, korang pun balik makan secara konsisten. Makan secara konsisten. Kolesterol ni normal 5.2. 5.2 normal. 5.2 ke atas tu memang kau ada masalah. Okey, bawah pada 5.2 memang kau duduk kolesterol kau orang cantik. Hari pertama kau orang pergi cek kolesterol kau orang 7. Memang tinggi gila kolesterol kau orang kalau dalam bacaan 7 tu. Tapi bila kau dah konsisten makan ubat, kolesterol kau orang jadi 4.8. Nampak tak? Kolesterol kau orang jadi 4.8. Benda ni ramai orang tak tahu bah. Yang ni aku nak share kat kau supaya walaupun tak ada kena-mengena dengan topik ni tapi terkait dengan topik lemak jahat ni. Kau kena ingat tau. Satu benda. Bila dalam saluran darah kau orang terlalu lama berlaku penumpukan kolesterol. Terlalu lama gila 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita tak tahu kolesterol ni duduk lama. Kita boleh detect setelah kita tahu penyumbatan saluran darah akibat kegagalan jantung berfungsi dengan normal. Baru kita tahu. Bila tahu kita boleh makan ubat. Bila kita makan ubat kolesterol kita turun. Tetapi kau kena ingat saluran darah korang yang menanggung lemak bertahun-tahun tu, lemak jahat tu, sebenarnya dia dah mula tak fleksibel. Dia tak fleksibel, dia dah mula keras. Saluran darah korang tu dah keras. Walaupun korang punya kolesterol dah turun, saluran darah kau masih tak fleksibel. Sebab tu ada orang masih lengah, masih penat, naik bukit, rasa penat. Padahal kolesterol dah turun dah. Tapi kesihatan dia tak normal. Dia boleh rasa sendiri kesihatan dia tak normal. Kayuh basikal sikit penat, jalan jauh penat, bawa kereta mengantuk macam nak mati. Kenapa badan aku jadi macam ni? Kolesterol aku dah okey dah. Dia kata cuma dia tak tahu saluran darah tu belum fleksibel. Belum fleksibel. Jadi macam mana nak fleksibelkan saluran darah ni? Nak fleksibelkan saluran darah ni, anda mesti memasuki satu jenis asid nama dia nitric oxide. Nitric oxide mesti ada dalam tubuh kita untuk keluarkan dia punya kolesterol jahat dalam saluran darah tu. Dan kedua, untuk fleksibelkan balik kita punya saluran darah. Itu perlu ada nitric oxide. Nitric oxide ni satu gas yang Allah cipta yang memang dah ada dalam tubuh manusia. Tetapi oleh kerana kesan pemakanan hari ini yang sangat teruk, kesan cuaca, faktor-faktor luaran, menyebabkan asid nitric oxide dalam badan kita akan berkurang secara semula jadi, terutama kepada yang dah berusia lebih daripada 30 tahun. Asid nitrik ni dah boleh berkurang. Yang tu yang bangun pagi rasa lengah badan, bangun pagi angkat kepala rasa berat, dan ada Allah uji dengan cabaran tiba-tiba kena stroke. Ni dah salah satu punca dia, kekurangan asid nitric oxide. Ni korang kena faham. Sebab dia terkait dengan tajuk lemak ni. Jadi untuk macam mana nak fleksibelkan, nak pantas turun lemak ni, sumbatlah nitric oxide dalam tubuh korang. Nak dapat mana nitric oxide tu Abang Aziz? Nak dapat nitric oxide senang je. Dalam produk kita nama dia NW. NW tu ada nitric oxide. NW ni sangat terkait untuk mencuci saluran darah kita. Sebab tu masa saya pergi training dengan pakar pemakanan nombor 1 Malaysia pada masa tersebut, iaitu Dr. Hamid Jan, nutritionist daripada USM Kubang Krian, dia kata benda. Dia kata saluran darah kita ni macam longkang kat rumah kita tu. Macam longkang. Kau bayanglah dalam longkang kau tiba-tiba rumput tumbuh. Mesti air tu terhalang punya. Mesti air tu akan jadi susah nak mengalir sebab gangguan rumput tadi. Kolesterol tu macam itulah macam rumput-rumput tadi. Cuma bila masuknya NW dalam tubuh korang, dia langgar habis akar-akar rumput tu, dia cabut habis akar-akar rumput tu, dia tolak keluar rumput tu sekali ke dalam longkang besar. Jadi mengalir balik tak normal balik? Mengalir baliklah normal. Itulah perumpamaan dia, NW yang masuk dalam tubuh kita. Yang mana yang tak cuba NW tu boleh cuba. Sebulan je korang cuba. Sebotol tu tahan sebulan. Lepas sebulan cuba korang rasa kepada jantung korang. Korang rasa kesihatan korang. Kau rasa korang punya menafas tu. Tarik nafas tu. Lapang sejuk rasa dada. Sebab nafas molek. Oksigen masuk molek. Ini kata tersombat kalau baidung lah, tersombat dekat kerok dalam ni lah. Kena nafas kat mulut lah. Sebab mana? Mungkin resedor, mungkin kahak. Sebab badan tak normal, badan tak sihat. Itu sedikit saya sentuh sedikit lah tentang tajuk kolesterol.
sikit apa benda yang berlaku semalam. Okey, semalam anak saya batuk. Anak saya batuk dah lebih kurang minggu lepas batuk. Lepas tu bila kita dah ambil antibiotik tu dah okey dah. Dah okey sikit. Lepas tu bawa mandi sungai. On the way kami pergi hantar anak ke Tafiz mandi sungai dekat Batang Kali. Nak ambil ubat tu pergi farmasi. Farmasi mau ambil ubat. Aku kata gila mana jeka ni kata ramai orang mati kini gaya ubat tak ada. Jadi saya dengan Aida terpaksa buat keputusan pagi semalam. Terima kasih kepada Ustaz Soleh yang ambil ganti tempat Aida semalam. Sebab kami emergency kena pergi ke Kuantan pagi tu juga. Pergi kat Kuantan bawah klinik-klinik pakar bawah. Begini appointment. Begini appointment orang. Kena dapat pukul 9 pagi. Pukul 12 baru datang untuk appointment. Saya cari klinik lain. Klinik lain. Allah buka rezeki dapat saya satu klinik dekat Sekolah St. Thomas tu, dekat di pondok tu. Sekolah saya lah dulu tu, Sekolah St. Thomas tu. Jadi dapat kat situ, kumpul klinik tu tutup tu. Klinik tu tutup kunci. Jadi saya ketuk. Cakap dengan dia, tak apa tak ada masalah. Saya akan bayar. Ni kami bagi penjelasan dulu. Nanti awak cakap mahal lah apa. Bagus klinik tu, dia terang dulu. Bila dia terang tu, kami setuju buat masuk anak. Kata apa doktor nasihat ke anak saya? Aida pun ada sikit, saya minta Aida share. Apa yang doktor nasihatkan? Cuba share sikit. Nutrition. Anak ni. Dia cakap saya jangan makan farm fries, McDonald jangan. Semualah disebut-sebut benda tu. Jadi ambil saja bubur buat bubur. Ada ayam tu buang dia punya skin. Dia kata gitu. Jadi dia ajar ambil fresh milk, susu segar. Saya tengoknya. My doktor pun sarankan supaya untuk kanak-kanak ni pemakanan kena ada nutrition. Banyak ada kan. Dapat tak boleh makan ni, doktor tak makan ni. Jadi dia dengar, dia kena dengar cakap saya. Gitu ceritanya. Yang penting jangan berapa dia kata sebabnya minyak tu kuat untuk merosak dia punya tekak ni. Minyak tu. Farm fries paling teruk sekali dia cakap. Farm fries. Okey, itu saja ikut Aziz. Okey, terima kasih atas perkongsian tadi. Dia pesan tu jangan makan farm fries. Dia pesan kat anak saya. Sebab kandungan mendapat minyak dalam farm fries tu yang boleh menyebabkan kegatalan kat tekak dia tu. Okey, saya start share balik. Okey, Masya Allah, tabarakallah, ni antara contoh-contoh lemak baik. Dan sebenarnya pada pandangan saya, lemak yang paling baik lah yang saya study lah. Dua benda ni, boh. Minyak zaitun dengan avocado ni. Masya Allah, bayangkanlah kalau korang boleh letak buah avocado dalam shake korang ni. Oh, Allahu Akbar. Kau tengoklah, kalau konsisten lah, boleh letak buah avocado bancur sekali dengan shake. Mahal buah avocado ni, RM4 ke RM5 sebiji sekarang ni buah ni. Okey, ni dia tunjuk perbezaan, nampak ni? Perbezaan ni, nampak? Perbezaan lemak jahat dengan lemak baik. Ni semua lemak jahat. Tapi lemak jahat lah banyak kita makan daripada lemak baik. Sebab lemak baik dia bukan sedap. Cuba kau buat ikan salmon. Bukannya sedap. Sebab kita jarang makan. Jadi tak sedap. Jadi kita lebih kepada makanan-makanan yang memang dah ada lemak jahat ni. Bukan sehari kita makan. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun kita makan lemak jahat. Dan menjadi satu tabiat. Bila dah jadi tabiat, kerosakan mula dah berlaku dalam tubuh kita. Tapi kerosakan
Doktor dengar suara saya? Bunyi blender bising. Okey. Okey, saya nak share satu benda lagi. Bila lemak jahat ni, kita makan terlalu lama, kita tak sedar sebenarnya tubuh kita berlaku kerosakan. Okey, macam saya share dalam posting saya baru ni di FB, saya pergi training satu kelas tentang permasalahan buah pinggang. Okey, buah pinggang. Saya pergi satu kelas training dengan Singapura punya latihan tentang kesihatan. Dia kata benda. Dia kata antara penyakit yang tak sakit adalah buah pinggang. Mana ada orang sakit buah pinggang dia rasa sakit? Dia tak sakit sebenarnya. Sebab tu dia kata istilah dia bukan penyakit buah pinggang sebenarnya. Kerosakan buah pinggang istilah yang sebenarnya. Kau orang akan tahu bila kau orang dah sampai stage kena buat tapak, kena cuci baru kau tahu. Buah pinggang, Allahu Akbar. Eloklah. Jaga betul-betul. Orang kata benda, laburlah untuk diri anda sendiri. Sahamkan untuk diri anda sendiri. Sebab apa yang kau buat ni untuk diri kau orang sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kau belanja nutrition Herbalife ni bukan kau belanja untuk kami. Kau belanja untuk diri kau orang. Kau tak kau kena makan ubat macam saya semalam. Pergi beli ubat anak saya RM174. Sama dengan satu botol shake. Sekali je saya ambil ubat. Botol shake tu saya boleh minum 20 hari. Nampak tak? Nilai dia. Bila kau orang dah tak sihat. Oi, tak kira dah duit masa tu. Oh, semua benda kau beli. Orang kempen tu beli. Semalam lagi sedap. Semalam cerita sikit lagi sebelum share ni. Sekejap share. Allah, mana keluar benda ni pula ni. Nampak tak share saya ni? Stop share ya. Semalam pahit kebun durian tu bocor. Nut dia patah pergi hardware. Nak beli nut nak ganti pahit tu. Pergi hardware, jumpa dengan tokek hardware, borak dengan tokek hardware. Dia cerita, Aziz lama tak nampak masjid, dia kata kat saya. Tokek hardware tu. Memanglah saya tak sihat selama ni. Saya ada masalah dengan darah pekat, saya cerita kat dia. Tapi nak settle lah ni. Kesan daripada vaksin dulu, saya kena protein spike. Okey, jadi bila kena protein spike tu saya jadi macam nak tumbang, tak sihat. Saya pun jadi kenapa? Jantung saya okey, darah saya semua okey. Tapi rupa-rupanya tekanan darah okey, tapi darah tu pekat. Sebab saya dapat kesan awal. Jadi saya jumpa sahabat saya tu, tokek hardware tu. Oh, dia kata, ya kawan pun kena gitu juga, dia kata. Tapi kawan beli tilam. Berapa tilam? 15,000. Allah Akbar. 15,000 beli tilam. Kata ikut murah kata. Dia percaya kat tilam 15,000 tu. 15,000 beli tilam. Tilam urut, tapi dia kata boleh bayar ansuran. Kata kok mau boleh bayar ansuran apa? 15,000 beli tilam untuk kesihatan. Nampak bila dah sakit. Bila dah sakit macam-macam. Nutrition 300-400 dia kata mahal. Tilang 15,000 beli. Allahu Akbar. Datang pula Mamat ni suruh sayang ni. Okey. Lemak ni, lemak tak baik bagi kepada dua, lemak tepu, saturated fat. Lemak ni datang daripada haiwan yang akan jadi beku bila dalam suhu sejuk. Contoh lemak ni, lemak pada daging, kulit ayam, keju, margarin, semua jenis makanan bergoreng. Ni tak jauh-jauh lah. Kita ni baru habis korban. Kalau kita tengok sup-sup yang korang masak tu, cuba kau biar sekejap. Kau tengok yang benda apa terapung dalam sup tu. Itu lemak-lemak yang ada dalam makanan kita. Lemak jahat yang ada dalam makanan kita. Jadi kalau nak lemak benda tu, lemak daripada daging tu, buanglah lemak-lemak tu. Baru masak. Makan pun janganlah berlebihan. Kena makan, bukan secara berlebihan. Makanan yang jadi kita tak sihat ni sebab kita makan secara konsisten benda yang sama hari-hari. Kalau makan sekali-sekala tak ada efeknya, tak datang pun kesan buruk kat tubuh kita. Kalau nak makan sup daging tu makanlah, tapi bukan hari-hari. Sekali-sekala olah dengan masakan yang baik, bubuh rempah ratus yang baik-baik, insya-Allah dia akan jadi. Lepas tu satu lagi, ni saya nak share lah benda yang tak ada kena-mengena juga. Satu lagi kau kena faham, sebenarnya daging ni adalah sumber protein yang sangat baik untuk kita. Tapi kenapa dalam menu diet kau orang tak pernah jumpa pun orang suruh ambil daging? Sebab apa? Ni saya jelaskan sikit. Kadang-kadang kau orang keliru kat sini. Contoh, kalau kau ambil ginilah, kita orang Islam, kita bukan benda yang mudah aja. Apa yang Nabi suka tu memang baik untuk kita. Kau pegang gitu je. Sebab tu Nabi makan buah kurma sangat baik untuk kita. Nabi suka makan daging kambing sebab kambing sangat baik untuk kita. Tapi kita datang pula dengan ideologi kita tu, kambing tak boleh makan, kambing panas, kambing darah tinggi. Gitu pula dah kita punya pemahaman. Jadi timbul kat sini pro dan kontra. Kenapa menu diet tak ada daging?
Kenapa menu diet tak ada daging? Sedangkan daging baik untuk kesihatan. Nabi suka makan daging. Kau nak jawab apa? Kalau orang tanya macam tu kat kau, okey, ni aku bagi aku punya pandangan peribadi. Rasa aku benda ni betul sebab aku tanya dengan pegawai veterina sendiri. Okey, pegawai veterina Jerantuk ni, bos veterina Jerantuk ni duduk sebarisan dengan rumah saya ni je. Yang Taman Jengkau Mahkota ni je. Okey, saya tanya dia, Puan Saripah, saya nak tanya. Seekor lembu yang ditangkap menggunakan sumpitan. Sumpitan tu menggunakan pelali lah. Berapa lama lembu tu perlu dikarantin? Saya tanya dia. Dia kata mengikut veterina punya spek, kelulusan veterina, lembu tu perlu dikarantin 14 hari untuk neutralkan racun daripada sumpitan tadi. Okey, engkau bayanglah daging-daging yang orang jual, yang curi tu, jual tepi jalan tu. Dia sumpit terus, lapah-lapah pergi jual terus. Engkau tahu kalau kau orang tengok tempat sumpitan, kesan sumpitan tu, kau boleh tengok daging tu jadi hitam. Kesan daripada pelali sumpitan tu, racun sumpitan tu. Kau bayang kalau kita makan. Berapa ramai orang yang tak jujur kat luar sana. Bukan dia tembak lembu tu terus dia kuarantin, dia potong, dia sembelih, dia jual terus. Kita beli daging tersebut, makan. Sebab tu dia kata hari ni, antibiotik yang ada kat pasaran hari ni, 60% manusia ambil, 40% binatang ambil. Disuntik dalam binatang. Sebab tu kalau kau nak makan daging-daging segar hutan, kau makan tak ada masalah. Rusa, hutan, kijang, benda makan. Memang baik daging tu. Tapi daging yang diternak ni masalah. Kena faham kat situ. Kecuali kau tahu proses peternakan dia, bagi makanan-makanan yang baik-baik, tidak disuntik dengan sumpitan masa ditangkap tu, tu okey kau nak makan. Sebab tu tak ada menu diet, menu daging dalam diet. Tak ada. Kau tak akan jumpa menu ni. Janganlah kata daging tak baik pula. Daging sebenarnya baik sebab daging antara sumber protein yang baik. Cuma cara binatang tu dipelihara, cara makanan binatang tu makan dan cara olahan masakan tu menyebabkan daging tu jadi tak baik. Bukan daging tu tidak baik. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Jadi, terutama sekali musim korban ni. Orang bagi daging kat kita. Takkan kita tak makan daging? Takkan kita nak pegang sangat, daging ni tak sihat, tak boleh makan. Tak boleh gitu, boh. Daging korban tu orang bagi kita. Cuma kau peganglah kata-kata Ustaz Badli Shah. Ambil kata-kata Ustaz Badli Shah tu. Kau dah tahu orang bagi kau makanan tak baik. Takkan kau nak tolak? Takkan kau nak tolak? Takkan kau nak jatuh air muka tuan rumah? Kau datang ke negeri orang. Kau datang jamuan orang. Kau tengok, makanan ni tak sihat. Tak boleh makan. Sombongnya kau orang. Tak boleh buat gitu, boh. Jangan buat gitu. Makan makanan yang dia bagi tu. Walaupun kau tahu makanan tu tinggi lemak, makanan tu tak baik untuk kesihatan. Makan. Tapi Ustaz Badli Shah pesan doa. Doa. Sebab kita nak jaga air muka tuan rumah ni. Doa. Ya Allah, ya Tuhan, aku dengan makanan yang aku makan ni, kau jauhkanlah aku dari penyakit berbahaya. Jauhkan aku dari penyakit berbahaya. Jauhkan aku daripada cabaran kesihatan. Doa dengan Tuhan ni masa nak sentuh makanan tu. Doa. Janganlah buat sombong kita. Tak boleh ni, boleh lemak tinggi. Kau ni makanan berkoreng. Semua tak boleh. Jangan gitu. Dah tak boleh elak tu, satu senjata kita ada. Orang mukmin ada senjata. Iaitu doa. Doa. Makan makanan tu dengan doa. Makan supaya Allah izinkan makanan masuk dalam tubuh tak jadi penyakit. Tu kadang-kadang orang tak lepas pandang benda ni. Saya nak sentuh sikit benda ni. Kalau tak percaya boleh buka video YouTube. Kita punya imam besar kita lah. Negeri Pahang Dr. Badli Shah. Tapi dia pun pesan jangan berlebihan. Ambil makanan tadi rasa sedap pula dah doa rasa sedap bahan banyak pula. Tak boleh gitu. Tak boleh kita jadi mudaratlah. Makan sekadar perlu. Pertama niat kita nak menjaga hati tuan rumah. Niat kita tak nak menjatuhkan maruah tuan rumah. Niat kita, betul tak? Nampak tak? Jadi niat kita tu bersih, hati kita bersih. Lepas tu kita doa lah. Supaya makan tadi tak jadi mudarat pada kita. InsyaAllah dengan niat betul, dengan doa yang betul, insyaAllah mustajab doa tu. Sebab niat kita tu tak nak malukan tuan rumah. Niat kita nak jaga hati tuan rumah. Walaupun makanan tidak baik, aku akan jamuh juga makanan ni. Aku tak nak tuan rumah kecewa. Sebab orang kena ingat tahu, satu benda aku nak pesan ke orang tu. Benda ni dah jauh daripada kita. Engkau tahu satu budaya pada zaman jahiliah. Zaman jahiliah budaya ni dah ada dah. Belum zaman Nabi lagi. Zaman jahiliah. Kenapa budaya ni? Menghormati tetamu. Jangan main-main. Sebelum zaman Nabi lagi dah budaya ni dah ada dah kat Jazirah Arab tu. Menghormati tetamu. Jadi kalau tetamu datang, kita sebagai tetamu, kita makanlah makanan orang hidang tu. Tapi janganlah berlebihan. Janganlah komplain. Ni tak boleh makan, ni tak boleh makan. Ni lemak mana? Ni janganlah gitu. Celupa betul mulut korang. Tak payahlah buat gitu.
Makan je apa yang ada tu, doa, ambil sikit doa, jaga hati tuan rumah. InsyaAllah makanan tu tidak akan memudaratkan korang. Kalau niat korang baik. Tapi janganlah ambil secara konsisten. Sedap sekarang ni ketelan pula sekarang 3-4 mangkuk. Boleh menyakit lah jawapan dia. Ini makanan-makanan yang saya dah share tadi. Lemak teran. Lemak teran ni datang daripada proses food lah. Contoh minyak proses. Ada proses kepada pepeja dan kata hasil lemak teran. Proses hidrogenasi. Proses hidrogenasi ni maksud dia proses yang mana kita masak dengan kepanasan tinggi. Kita masak dengan kepanasan tinggi, dia akan jadi hidrogenasi tadi yang akan menyebabkan berlakunya toksin daripada makanan tadi. Kerana kepanasan melampau daripada minyak tadi. Sebab tu kadang-kadang ada orang pertikaikan tentang penggunaan benda tu. Yang bakar tanpa minyak tu apa orang panggil? Air fryer. Air fryer. Air fryer pun ada orang pertikaikan. Banyak orang pertikaikan air fryer ni tidak bagus. Air fryer ni tidak bagus sebab dia bakar tu tinggi. Okey, jadi korang boleh tengok sukatan dia. Korang boleh Google dalam YouTube ke mana-mana. Korang boleh tengok dalam Google dan YouTube. Dia ada satu tahap pembakaran masakan tu. Kalau kau nak guna air fryer, korang tak boleh lebih daripada 120 ke 180 darjah kepanasan dia. Kalau lebih pada tu, memang dia akan memudaratkan. Jadi janganlah bagi fatwa yang tak betul. Janganlah keluar pandangan yang merosakkan semua orang. Kau kata air fryer tak bagus. Bukan air fryer tak bagus. Kau punya suhu masakan tu tak bagus. Jangan salah faham. Ni kata air fryer tak bagus. Habis orang-orang yang jual air fryer tu. Semua orang tak beli air fryer dia. Nanya ke dia. Kita pula jadi tukang buat fitnah pula dah. Sebab ilmu tak ada. Bukan air fryer tu masalah. Pemasakan dia tu dengan suhu terlalu tinggi. Cuba kau buka air fryer kau rebus dalam keadaan, kau goreng dalam keadaan suhu yang bawah paras bahaya. Okey je makanan tu, tak ada masalah pun. Tapi orang tak ada ilmu. Mai cakap kau sedap dia je. Air fryer tak boleh, air fryer bahaya. Tak boleh, bukan. Air fryer tu sebab tahap pemanasan tu. Sama kau orang goreng minyak tu. Dah lah goreng minyak pemanasan tinggi. Minyak kau orang goreng tu sampai hitam kau orang ulang pakai minyak tu. Siapa kata minyak masak ada kolesterol? Cuba bagi tahu aku. Sebenarnya siapa kata minyak masak ada kolesterol? Mana minyak ada kolesterol? Sebab kolesterol ni datang dari sumber haiwan. Minyak tu sawit. Sawit tu tumbuhan. Mana ada kolesterol? Minyak sawit tu tak ada kolesterol. Tapi kau punya masak sampai hitam dah minyak sawit tu. Bukan setakat kolesterol. Dengan berlambak-lambak racun dah jadilah minyak tu. Sebab tu minyak ni tak boleh ulang masak sebenarnya. Kalau kau nak pakai minyak, kau tak boleh ulang dah minyak tu. Kau kena buang. Tapi buat apa kau nak cari penyakit? Minyak mahal. Tak tengok baru ni kecoh isu benda, isu goreng pisang. Tak boleh goreng minyak paket. Tengok jadi isu pula benda tu. Kena beli minyak botol. Minyak botol mahal. Jadi kita tukarlah rebus-rebus, bakar-bakar. Tukarlah makanan-makanan macam tu sebab kita nak healthy. Kenapa kita nak masih menggunakan minyak? Bagi orang peniaga dalam ni, kau orang tak payah lari lah bagi peniaga. Pisang rebus boleh macam-macam masakan tu. Dah tahu minyak tu mahal. Buat benda lagi nak guna. Kau tahu tak? Aku baru ni menumis pakai air. Gerang sangat. Menumis pakai air je. Rebus bunga lawang, rebus bunga cekih, rebus benda menumis pakai air. Lepas tu bubuh sup. Molek ada je sup. Jadi kita kena ubah. Mungkin rasa tak apa sedap lah. Sebab numis ni bau dia tu. Bau dia yang menyengat hidung tu. Jadi kena jaga hati-hati dengan pendapat kita. Jangan bagi pendapat tanpa ilmu. Nanti jadi fitnah pada orang. Ni nampak ni. Dia kata benda. Daging lembu, kambing, processed meat, sausage, saturated fat. Kulit ayam, bontot ayam, burger, mentega. Ni benda-benda ni memang ada. Sebab tu kalau kau orang tengok daging lembu tu, kan kalau kau dapat daging tu, kau nampak tak ketulan-ketulan putih tu? Irislah buang dulu. Jangan masak lagi. Saya iris buang. Saya duduk adak, saya memang iris buang. Setiap daging korban yang saya dapat, semua saya iris buang lemak dia. Saya iris buang. Banyak kot lemak tu. Sekenggam ni kot lemak tu kawan dapat dulu. Kawan iris daripada semua daging yang ada sebelum saya siang daging tu. Okey, topik lemak baik, lemak jahat ni. Tongking ayam ni, kau tengok ni. Boh. Dada ayam serat 38 gram mengandungi 6.9 gram kolesterol. Okey, tongking ayam ada berapa? Cuba type. Tongking ayam ada berapa kolesterol? Aku nak stop share. Aku nak tengok siapa dia respon ni. Tongking ayam ada berapa miligram kolesterol? Siapa dan tengok slide saya tadi? Cuba type. Saya nak tengok siapa dan tengok slide tadi. Tongking ayam ada berapa miligram? Wow, Kak Wan, power Kak Wan ni. Kak Wan alert ni Kak Wan ni. Hebat Kak Wan. Kak Wan tengok dekat slide tadi.
Tongkeng ayam lah paling tinggi kolesterol. Ni ada satu benda lagi aku nak share dengan korang. Benda lagi tinggi kolesterol dia. Ni sedap sangat makanan ni. Bapak best makanan ni. Tambah-tambah pula masuk dengan gulai lemak. Bah. Cair, bertuah kau orang tak makan. Bertuah kau orang tak makan. Kau tahu kenapa? Otak lembu. Otak lembu Otak lembu, hidangan yang sama dengan 300 mg kolesterol daripada ayam tadi, dekat otak lembu ada 1000 mg kolesterol. Dekat otak lembu. Sebab tu ada orang baru lepas makan otak lembu balik tiba-tiba kena stroke. Ada orang sebab badan dia memang dah tak sihat, kolesterol tinggi dah. Kecil manis ada, darah tinggi ada, pergi bahan otak lembu. 1000 mg kolesterol dalam otak lembu tu satu hidangan. Kau bayangkanlah kalau kita ni memang dah ada cabaran kesihatan. Siapa yang tak suka makan otak lembu kat sini? Aku cakap terang, aku suka. Saya suka otak lembu bah, pasal lemak tu. Kadang-kadang saya ni 2-3 bulan sekali saya pergi makan kat Kak Jirantuk. Tapi jaranglah 2-3 bulan sekali ada kedai masuk Kak Jirantuk. Saya try kat makan otak lembu ni. 1000 mg kolesterol bah. Malah tak suka, saya suka malah. Tetap malah otak lembu ni. Masuk gulai lemak tu. Awak ingat main. Ya, otak lembu ni. Akak tak suka, tak pernah makan. Kat Jirantuk ada satu kedai, ada kedai rare. Tak pernah cuba. Tak pernah cuba, tak payah cuba lah. Karang sedap jadi berulang pula dah. Sedap otak lembu masuk gulai lemak. Memang sedap. Itu 1000 mg kolesterol. Yang tu yang paling tinggi kolesterol lah. Selain daripada organ-organ dalam ni dia bagi contoh je. Makanan yang tinggi. Jadi hari ni kalau beli ayam, buanglah buntut ni. Sikit je buntut ni tapi 300 mg kolesterol. Tak payahlah ambil buntut tu. Cerita pasal buntut. Cerita pasal buntut ni. Dulu kalau pasal malam kat Jengka ni, Aida pergi beli buntut ayam goreng ni kadang-kadang 5 cocok dia seorang. Saya beli pedal dengan hati 5 cocok. Itulah jadi berat sampai 100 kilo tu. Masya-Allah, tabarakallah. Ilmu tak ada, makan sedap je. Ni kuartal saturated fat sehari. Lelaki 30%, perempuan 20%. Kuartal trans fat sehari perlu tidak melebihi 5 gram sehari. Tengok berapa banyak kita makan. Kau tengok ni yang berlaku hari ni. Jadi kau kena tahu 20 gram je minimum untuk perempuan. Saya tekankan orang perempuan lah sebab orang perempuan ni lemak badan tinggi. Lemak pula terbagi kepada dua. Mono dengan poli. Yang ni datang daripada lemak baik ni terbagi kepada dua. Ni okeylah kalau nak makan kategori mana-mana pun. Dia ada senarai kat sini. Nampak ni termasuk dengan soya. Soya termasuk soya yang kita ambil hari-hari ni adalah lemak baik. Telur merah, ikan salmon. Ni kami punya hidangan tengah hari ni, ikan salmon. Hidangan tengah hari ni. Alhamdulillah. Inilah satu sebab kenapa di dalam plan kita patut tinggalkan makanan bergoreng. Walaupun sayur goreng tu dah amat galakkan makanan lebih kerat dari ayam. Dan pakai makanan yang rebus, steam dan grill. Mari dah seorang lagi suci ni pula. Okey. Lemak baik. Ni contoh-contoh lemak baik. Mungkin slide ni kelabu. Tapi bolehlah ambil. Ambil sebagai orang kata benda. Sebagai pandangan korang. Kalau tak boleh, nanti kau carilah sumber-sumber lain yang dapat lemak baik ni. Tapi yang betul-betul ada cabaran kesihatan, tolonglah fokus makan makanan yang benda ni. Fokus sementara je. Fokus supaya korang sihat balik. Kalau ada cabaran kesihatan, kecil manis ke darah tinggi, fokuslah makanan yang betul-betul balik. Tip untuk turunkan lemak badan. Kurangkan makanan yang mengandung trans fat. Elakkan makanan yang digoreng. Minyak berulang kali tu saya sebut tadi. Banyakkan makanan berserat. Serat ni fiber lah yang datang daripada buah-buahan, sayur-sayuran. Eat clean. Elakkan minyak, santan dan gula dalam makanan. Makan makanan yang tinggi omega 3. Ni kejap lagi ada kekeliruan pula timbul sebab ada perkataan santan tu. Sebelum kau tanya, aku jawab. Kadang-kadang orang tanya, Abang Aziz, tadi slide mula-mula santan adalah lemak baik. Kenapa kena kurangkan makan santan? Pula. Sudah pula. Santan, boh. Kalau kau ambil daripada buahnya kau kait, kau mesing, kau perah, okey. Itu adalah lemak baik. Yang tak bagi ambil ni yang proses yang dalam kotak jual tu. Faham tak? Faham tak? Yang dalam kotak tu bukan tak bagi ambil. Jangan diambil secara berlebihan. Kalau kau nak masuk kari bus sikit-sikit tu, bolehlah. Tapi kalau boleh, belilah buah yang segar tu. Sebab buah yang segar tu adalah daripada omega 3. Lemak baik. Kena faham kat situ. Okey, next slide. Amalkan makanan yang tinggi semua omega 3. Omega 3 ni termasuklah isi ikan, tahu, telur putih. Ini semua makanan-makanan yang berasaskan omega 3. Okey.
Cuba korang cek bentuk badan korang, kategori mana. Ni bentuk buah pear. Bentuk buah pear ni dia besar kat bawah. Besar kat buntut, besar kat buntut, kat peha. Punca dia sebab mana? Banyak makan karbo ringkas, karbo simple, kek, kuih, tinggi gula, air manis, makanan tinggi garam, makanan ringan. Makanan ringan dengan makanan segera serta makanan bergoreng. Ni kadang-kadang kita jumpa ada orang kita tengok ini atas kecil, bawah lebar. Ni dia panggil bentuk pear. Ini punca dia. Okey, satu lagi bentuk adalah bentuk apple. Bentuk apple pun ada. Jadi macam mana kau nak ni? Untuk masalah lower body, masalah yang pear shape tadi. Berapa kau orang kena elakkan? Okey, mesra lemak ni, guna tip masalah yang mesra lemak, deep fry. Minyak digunakan berulang kali. Ini punca-punca dia digoreng dengan minyak kategori saturated fat. Sayur yang digoreng. Ini punca-punca dia, faham tak? Macam mana kau nak ni? Kau orang kenalah ubah tabiat pemakanan kau orang tu. Untuk elakkan kau orang punya besar kat bahagian bawah tu ya. Okey, jangan risau sebab kita ada bekalkan kita punya produk trust untuk bantu kau orang kecilkan balik. Dia ada dua bentuk Salah satu bentuk yang datang daripada dia bentuk buah pear. Bentuk buah pear tu ramai kita jumpa tu. Terutama orang perempuan memang rata-rata bentuk buah pear orang perempuan. Okey, jadi jangan risau kita ada produk trust kita yang ada low T-shape protein fiber. Tapi saya cerita pasal 3 je lah. Kalau nak complete nutrition dia perlu ada protein dengan fiber. Yang tu tak payah. Kau orang bermula kat kelak kesah ni, kat kelak kecoh ni kau orang bermula dengan ni je dulu. Kelak kecoh ni kau bermula dengan 1, 2, 3 ni je. Ini pun dah terbaik dah untuk kau orang. Tapi yang mana yang ada cabaran kesihatan tu saya minta lah bermula dengan tambahan protein dan fiber supaya kau orang dapat complete nutrition. Aloe vera ni semua orang tahu fungsi untuk sistem pahadaman. Okey, membantu balik kita punya vilai untuk dipulihkan balik supaya vilai kita boleh menyerap makanan balik. T-mix untuk beri kita tenaga dan buang lemak dalam badan kita. Yang nombor 3 ni, F1 Shake ni adalah makanan gantian yang lengkap, yang ada protein, fiber, karbohidrat untuk kita ambil pada waktu pagi dan pada waktu malam. Jadi kita adalah complete nutrition sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah, bagaimana kami mengenaikan abalah nutrition ni dijengka. Inilah aktiviti-aktiviti yang saya buat dengan Aida. Selit flyer kat kereta orang, pergi jemput orang, pergi timbang orang, pergi borok-borok dengan orang, walk and talk. Lepas tu pula buat kelak nutrisi. Jadi jemput orang datang ke kelak saya untuk cuba program percubaan saya. Program saya ni 10 hari je. 10 hari dia orang boleh cuba. Apa hasil yang dia orang dapat ya. Lepas tu inilah gaya hidup kami hari ini, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa dengan hasil produk yang kami dapat dengan izin Allah. Inilah kehidupan kami hari ini. Dulu tak bersenang macam ni, tak usah harap penat gila bah. Alhamdulillah dengan doa kami, inilah kehidupan kami hari ini berubah 360 darjah. Dan yang paling bersyukur sekali, Allah makbulkan doa kami supaya dalam keluarga kami lahirnya seorang hafiz atau hafizah. Ini 2 orang anak kami telah melanjutkan pelajaran di pusat tahfiz. Masalah doakan mereka doakan mereka supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Masya-Allah, tabarakallah. Happy tengok kehidupan ini bah, bila badan dah mula sihat, masa dah mula ada. Allahu akbar. Payah nak cari ni. Nikmat masa dengan nikmat sihat ni bukan semua orang boleh dapat. Ini kami pergi bercuti, bawa anak-anak, happy sentiasa. Sebab benda sebab badan sihat. Kalau badan tak sihat terlantar atas tilam, duit ada banyak mana pun tak guna. Ini latihan ni sangat penting sebab selain daripada Herbalife Nutrition ni mengeluarkan produk nutrisi terbaik dunia, dia menekankan tentang latihan. Salah satu latihan ni inilah kelak kecoh sihat online yang korang hadir hari ni. Banyak benda yang korang tak dengar. Contoh tadi daging tadi. Kenapa tak boleh ambil daging? Contoh tadi 1000 mg daripada otak lembu. Banyak benda kita tak tahu bah. Tapi bila ada kelas-kelas macam ni, orang share kat kita, Masya Allah, tabarakallah, banyak ilmu kita dapat. Tapi tahap saya ni dah pergi training sampai ke luar negara. Salah satunya ni kami pergi ke Hong Kong dan kami pergi ke Singapura. Dekat sini kami dilatih oleh pakar-pakar pemakanan bertaraf dunia. Sebab tu kami ada sedikit ilmu untuk kami share kepada anda semua. Sebab kami adalah antara orang yang tidak pernah meninggalkan latihan. Tak pernah. Herbalife buat latihan, pasti kami hadir. Sebab kami tahu hanya ilmu yang mampu mengubah hidup kami. Kami pergi training, kami pergi belajar dengan pakar-pakar pemakanan, kami korbankan masa kami korbankan wang ringgit kami. Hari ini, Masya Allah, tabarakallah, Allah balas segala pengorbanan kami dengan 2 nikmat yang belum tentu orang boleh dapat.
Satu nikmat sihat, dua nikmat masa. Masya Allah, tabarakallah, saya hanya dengan Aida ni kerja di rumah je ni, dekat rumah ni. Yang sembang-sembang awak ni kat rumah. Tetamu-tetamu saya ada tengah minum kat luar tu. Dia orang datang minum nutrisi kat rumah saya. Jadi mana kita nak dapat peluang macam ni? Saya dulu kekangan kerja, menjual masa kerana wang, pergi kerja pukul 7 pagi, balik pukul 7 malam, bukan sehari, 21 tahun bos. Saya berulang dengan kerja macam tu. Tapi dengan doa saya, Allah temukan dengan saya dengan satu bidang yang sangat jauh dengan apa yang ilmu yang saya ada. Tetapi sebutnya manusia tak ada perkara mustahil. Jadi anda nak ubah. Okey, contoh yang mana ada dalam ni yang bermula dengan program nutrisi macam Sazlin tu, tak silap saya Dila nama daripada Melaka tu, cuba buat betul-betul secara konsisten, walaupun kecil tapi impact dia sangat besar. Impact dia sangat besar. Kalau coach kata ambil sarapan pagi, ambil. Suka tak suka, ambil. Sebab dia orang dah lalu, kau orang baru lalu, mungkin kau orang rasa berbeza. Tak bolehlah minum shake, tak bolehlah minum teh. Macam-macam kau orang akan rasa benda tu sebab kau orang baru. Jadi cuba kau follow betul-betul, buat tindakan yang kecil, konsisten, saya pasti akan beri hasil yang besar. Saya pasti akan beri hasil impact yang besar dalam hidup kau orang. Jangan takut untuk mencuba. Baik kita gagal kerana mencuba daripada kita gagal kerana duduk saja. Penting. Disclaimer, sesi perkongsian testimoni. Adakah sesiapa yang nak share? Ada tak? Siapa-siapa yang nak share kat sini? Yang rasa teruja sangat dengar cerita saya ni, tak sabar-sabar nak share. Boleh buka, boleh mute anda punya. Rapiah kata Ella campur teh sedap. Betul Rapiah. Tapi ada orang kata tak sedap. Ada orang tak boleh minum. Ada orang tak boleh minum. Sebab tu kadang-kadang kalau korang minum shake kita ni, ada orang kata shake kita manis, ada orang kata shake kita tak sedap. Sebab orang yang ada cabaran kesihatan, dia punya lidah tak akan rasa lain. Dia rasa shake kita macam pahit. Shake kita macam pahit sikit. Sebab tu bergantung kepada dia rasa masing-masing. Tapi benda tu boleh ubah. Benda tu boleh ubah, tak ada masalah pun. Jadi siapa-siapa yang nak share kat sini boleh share. Semoga anda semua dapat dengarlah kisah-kisah sahabat anda ni. Saya suka dengar-dengar sebab benda. Sebab arwah Dr. Idrus menekankan saya, kita boleh ubah hidup orang ni dengan story. Sebab tu story tu sangat penting. Perkongsian daripada orang tu sangat penting. Sebab tu dalam Al-Quran, kalau korang baca, 70% kisah riwayat para nabi, kisah para sahabat. Sebab kisah orang ni yang akan menjadikan kita inspirasi untuk kita berubah. Kadang-kadang kita degil, kita ni keras kepala, kita ni ego. Kadang-kadang kita dengar story orang tu kebetulan sama dengan kita cabaran dia. Tiba-tiba dia sihat. Yang tu kita pentingkan inspirasi tu daripada kawan-kawan kita. Kita tak nak pembohongan. Kita tak nak cerita-cerita yang dibuat. Kita tak nak cerita-cerita yang dibuat sebab benda ni tak jadi rezeki. Macam saya baru ni, saya jumpa seorang sahabat daripada Jantuk, saya ajak dia makan herbalah. Dia pun macam susah nak makan herbalah. Rupa-rupanya dia makan satu produk. Saya tak boleh sebutlah brand produk tu. Saya tak boleh sebut. Rupa-rupanya dia kena benda. Dia dah makan produk tu, dia kena tangkap gambar dekat studio. Dekat studio tu ada bunga sakura tau. Belakang studio tu ada bunga sakura. Dia kena buat video seolah-olahnya ni. Ya sayang? Ibu ada kat dapur. Seolah-olah dia dapat percutian kat Jepun kerana makan produk tu. Padahal tak pergi pun Jepun. Nampak tak? Dia nipu gitu. Nak pengaruhi orang suruh makan produk dia. Allahu Akbar. Gitu pun ada. Ada gitu. Dalam Herbalife ni tak ada. Dalam Herbalife ni tak ada. Ya, dalam direction Herbalife memang tak ada. Tapi tak tahulah, takut coach-coach yang bengong-bengong tu dia buat, saya tak tahulah. Tapi Herbalife memang tak galak kau buat benda ni. Memang tidak dibenarkan sama sekali. Sebab pertama sekali kena kejujuran, kena trust, sebab benda ni yang akan jadi rezeki kita. Kena faham jadi yang mana nak share? Adakah yang nak share? Adakah siapa-siapa yang nak share? Tak ada, saya akan teruskan, tak ada masalah. Tak ada, saya teruskan ya. Ada share je, tak ada masalah pun. Seronok dengan kawan-kawan sembang ni. Ya Allah, benda pula ni dek. Okey, esok speaker esok mana? Speaker esok, tolong. Speaker esok ni sampai dah. Speaker esok saya promote, ada orang datang timbang. Okey, ni speaker kita esok, makwu saya. Esok dia akan jadi speaker, topik serat topik serat. Nanti saya akan bagi korang video esok tentang fiber
Saya akan share tentang video yang dikeluarkan oleh Belah Nutrition tentang kepentingan inulin fiber kita. Serat ni bos, satu benda yang memang payah gila kita nak dapat dalam sarapan pagi kita. Kau pergilah cari dalam makanan biasa kita tak akan dapat untuk keperluan badan kita. Mungkin dapat dalam portion makanan tu, tetapi tak cukup untuk keperluan badan kita. Sebab tu hari ni kita ada cabaran kesihatan banyak tentang usus. Gastrik, berak berdarah lah. Lepas tu kembung, GERD. Lepas tu macam-macam lah berkaitan dengan usus. Berkaitan dengan usus ni. Jadi sembelik, duduklah tandas sampai berjam-jam. Esok topik ni akan dikupaskan oleh seorang coach yang sangat luar biasa, Coach Aida kita. Esok pagi tepuklah tetamu anda seramai mungkin dengar perkongsian Cici Aida pagi esok. Dengarkan result dia, dengarkan apa perubahan hidup dia dengan mengubah tabiat pemakanan. Saya malaslah cerita, biar dia cerita sendirilah. Okey. Okey, kita panggil Ustaz untuk tutupkan kita punya majlis hari ini dengan doa kafarah kita. Mana Ustaz Soleh Al-Fadhil, Ustaz Soleh kita? Masya Allah, tabarakallah. Itu dia perkongsian daripada Coach Aziz yang viral. Okey, jom kita sama-sama tangguhkan dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Okey, jumpa hari esok di waktu yang sama. Tabarakallah. Terima kasih Ustaz atas pimpinan bacaan doa untuk pembuka dan penutup. Cuma nak maklumkan seperti mana Aida cakap tu, minggu depan kita akan mulakan dengan bacaan mutakar hadis setiap kali bermulanya kelak kecoh sihat online. Cuma saya merayu dengan you all, masa bacaan mutakar hadis tu ada, korang kena ada sekali bacaan tu. Korang kena ada, dan orang kena dengar bacaan tu bukan benda. Sebab korang kena ingat, hadis ni datang daripada sumber-sumber Al-Quran. Al-Quran tu adalah mujizat. Korang kena ingat, Al-Quran ni adalah mujizat. Jadi saya nak masa Ustaz baca tu, semua orang dapat manfaat dari. Simple je hadis tu. Kadang-kadang 2 baris, 3 baris je. Bukan lama pun. Betul tak Dr. Zakiah? Dalam 2-3 minit je kita baca mutakar hadis tu, tak lama pun. Tapi kita nak jalankan secara konsisten supaya semua orang dalam ni dapat kemakmuran. Daripada kemakmuran berumah tangga, daripada kemakmuran rumah, daripada kemakmuran kelak kecoh sihat online ni. Jadi kita praktikkan amalan membaca mutakar hadis setiap kali bermula daripada kelak kecoh sihat ni Isnin ni. Kalau hadis yang pendek, Ustaz akan ulang 3 kali. Hadis yang sederhana, Ustaz akan ulang 2 kali. Hadis yang panjang, Ustaz akan baca sekali je. Ustaz akan baca sekali je. Kita konsisten je jalan supaya benda. Saya nak semua orang dapat manfaat daripada hadis ni. Jangan tinggalkan 3 perkara ni kat rumah anda kalau nak rumah anda makmur. Pertama, jangan tinggalkan solat. Dalam rumah mesti ada orang bersolat. Kedua, baca mutakar hadis. Ketiga, baca Al-Quran. Mesti ada dalam rumah kita. Mesti kena ada sebagai orang Islam. Baru kita dapat kemakmuran tu. Jadi kita praktiklah benda ni dalam bawa. Tak lama bawah, jangan risau. Tak lama. Paling lama pun 5 minit. Paling lama pun 5 minit. Tak payah lama. Kita mulakan dengan benda-benda yang baik ni supaya semua orang dapat manfaat. Ya? Okey, itu saja perkongsian saya setakat pagi ni. Terima kasih pada yang hadir semua hari ni. Semoga kita semua dapat manfaat. Jumpa esok dengan Cici Aida pagi esok. Okey doktor. Okey Dila. Terima kasih Dila. Okey, yang mana yang ada yang respon malah. Okey, tu Lin Sabri. Oh, ramai dah kelak Lin sekarang ni. InsyaAllah, tabarakallah. Tahniah. Ana Rizwan. Abang Gafar kita. Saya WhatsApp Abang Gafar tadi suruh update timbangan berat tu. Jangan lupa update dalam Seri Marathon kita. Kita nak memula dah berperang sesama kita ni. Okey, Mak Long. Allah, Mak Long ni orang yang sangat konsisten datang kelak kita ni. Masya Allah, Mak Long. Saya doakan Mak Long diberi kesihatan yang baik, Mak Long. Yat pun sama juga. Rapiah, terima kasih. Mala ni pun ada juga yang konsisten datang ni dalam kelak kita ni. Mala daripada Bera ni. Okey, terima kasih Mala. Okey, terima kasih Dr. Zakiah. Okay, terima kasihlah semua yang saya tak sebut nama tu, minta maaf ya.
Okey, terima kasih Ustaz Soleh. Ustaz Soleh ni orang penting lah dalam menjayakan kelab kecoh sihat online ni. Doakanlah supaya Ustaz pun diberi kesihatan yang baik. Itu saja perkongsian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.